hikmah yang ke-43 daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Mafhumnya, jangan sekali-kali kamu bersahabat seseorang yang perbuatannya tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah dan tidak menunjukkan percakapannya untuk memimpin kamu kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sahabat ini sebenarnya ada keuntungan dan ada kerugian. Ada orang kerana pilih sahabat hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Ada orang salah pilih sahabat, hidupnya merana dan hancur dunia dan akhirat. Ada sahabat lebih baik pada adik-beradik kita, dengan keikhlasan, dengan ketaatan, dengan pemberian, dengan pengorbanan. Kerana itu pujangga Arab berkata, rubba akhil laka lam talidhu ummuk. Boleh jadi mokmu, saudara kamu, mokmu tak lahirkan dia. Masya Allah, adik-adik kita nak bagi 1,000 riyal pun payah. Dia 100,000 mainang ya. Keikhlas. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Ada yang sanggup mati kerana sahabat. Jadi semuanya ini kena pilih sahabat yang macam mana. Kerana manusia, kata Ibnu Khaldun rahimahullah, sifatnya taksir, dia terkesan. Sama ada dia ni akan terkesan dengan apa yang berlaku dengan orang tu, atau dia memberi kesan kepada orang tu. Sama ada dia dominan atau dia didominankan. Dan ini biar berlaku. Jadinya dalam masalah sahabat ini, antara pantang larangnya, jangan cari sahabat yang dia tidak mendorong kamu ke arah kebaikan. Sahabat kita, dia boleh memotivasikan kita ke arah ni. Kita tengok sahabat kita baik, kita pun jadi baik. Dan kalau kita bercakap dengan dia, kalam-kalamnya itu menyebabkan kita ingat ke Allah. Saya contoh, kita duduk dalam satu majlis lara, kita akan bincang. Antara yang kita bincang tu apa? Yang kita selalu bincang, kita bincang bab kehidupan kita. Kita bincanglah satu-satu, kita bincang bab kehidupan kita. Apa yang kita suka, main bola, kita pun bincang. Tokoh-tokoh yang main bola kita bincang. Apa lagi kita bincang? Kita akan bincang juga berkenaan dengan apa nama ni, hiburan. Kita bincang, tengok star ni. Apa bincang? TV, lakonan, drama. Apa kita bincang? Isu semasa bincang ni. Biasanya gelanggang yang paling terbaik kedai kopi lah kalau kampung. Kita lalu kereta, kita lalu basikal ke motosikal, kita naik bas, tengok dia bincang. Pukul 9 pagi bas tu kita pergi ke 12 tengah hari kita balik tu ada lagi bincang. Macam teh, kopi tu dia tambahnya. Boleh 2 kali je, tapi dia pandai, dia minum tu lama. Saya pun tak tahu ski macam mana sampai sejuk air tu. Tapi itu biasa. Orang macam ni tuan-tuan, lara. Orang macam ni tak. Tapi kalau kita tengok, kita dalam keadaan macam ni, tiba-tiba dengar kata Syekhul Azhar nak datang ke Malaysia. Orang taklif kita suruh sambut dia. Kita pun sambut Syekh besar di airport, sambut. Assalamualaikum ya fadilata Syekh Al-Imam Al-Akbar. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Lepas tu kita pun tengok kaifah, dia pun jawab Alhamdulillah. Dia tengok tangan dia ada tasbih, subhanallah, subhanallah. Masuk kereta pun dia tasbih. Kita pun tak biasa nak cakap banyak pun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terikut sama. Ana ingat masa Syekh guru kami, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, pakar fiqh suhu.
Dia mari siapa kepok. Saya pun tertanyalah dia, bukan teringat sangat, tertanya. Saya semayang dah ke? Masa tu subuh. Oh, dia kata, kali pertama aku mari kepok, orang tanya bab semayang. Saya tertanya dah, sebab masa tu waktu mungkin kenang ke pukul berapa, dah ingat dah tu. Mai subuh lah. Allah, dia kata, ni lah kali pertama aku turun di airport, tanya semayang ke tu. Mananya tuan-tuan, kita tengok seorang tu, yang tu kita tertaksir kesan keadaan dia, semangat dia. Tuan-tuan rajin tak? Tuan-tuan tak rajin macam saya, tapi bukanlah malah, tak rajin. Rajinnya sederhana. Tapi bila kita pergi Mekah, tiap waktu kita sembahyang di Mekah masjid, bukan sekadar tiap waktu, awal gitu. Masuk Zuhur pukul 12.30. Jarang orang pukul 12.30 dia pergi, melainkan dia tu anak tu imam. Bolehlah duduk belakang tu imam. Tapi biasanya kalau 12.30 orang-orang Malaysia lah, pengalaman saya tengok, jangan hok kaki malah, kaki rajin. Dia akan pergi biasanya pukul 11, 11.30 tu, penuh dah masjid tu, pergi dah, duduk siap dah. Sini ada buat gitu? Bolehlah sekali-sekala. Nak ceritanya kerana kita tengok bi'ah. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang hidup dalam suasana macam tu, besar tua pun macam tu. Environment yang baik, semangat yang baik, semayang waktu ni, dia akan jadi macam tu. Kita tengok keadaan, Allah kata kuat. Hak ni kuat, hak ni kuat. Kita takkan tak kuat juga, kuat juga. Sebab itu penting kita cari suasana-suasana yang baik, memberi kesan yang baik dalam kehidupan kita. Sahabat pun kena pilih. Sebab itu siapa dapat sahabat yang baik, dunia anak yang punya. Tengok Abu Bakar radhiyallahu anhu, Quran merakangkan izqala li sahibihi la tahzan, di mana kawannya berkata, kata Nabi kepada sahabatnya tu Maha tu, jangan duka cita. Pengorbanan luar biasa. Ini perkara yang penting. Nombor 2, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Cakapan dia tu menyebabkan dia tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Cakap dunia, bisnes, keuntungan, laba gini-gini. Boleh dengar. Ada orang tu sedap sembang, gebang ya Syekh. Satu. Bukan tak boleh nak cakap dunia. Tuhan pun kata wala tansa nasibaka minad dunya. Tengok bahasa dalam Quran. Wabtaghi fi ma atakallahu. Akhiratmu tutup, dunia kamu jangan lupa. Itu bahasa. Dia tak kata akhirat kamu tutup, dunia kamu tutup. Tak. Tapi dia kata jangan lupa. Itu bahasa memberi makna kalau kita melebihkan dunia, bahaya. Tapi boleh kita lebih dunia dengan satu syarat. Syaratnya dunia itu menjadi jambatan dan ladang akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Macam mana jadi jambatan ladang akhirat? Kaya kita, hebat kita, kelebihan kita, kita akan tuju kepada akhirat. Jadi dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Sayyidina Abdullah Umar ibn Al-Khattab, dia kata kalau boleh gabung dunia dan akhirat pada seseorang, akulah paling layak. Tapi sebenarnya tak dapat. Kenyataan hampir sama yang dinyatakan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Aku kalau boleh gabung, aku akan gabung, tapi tak boleh. Dia ibarat madu. Hak ni tak bertemu, hak ni tak bertemu. Ia ibarat dua benda yang bertentangan. Dia tak akan bertemu, dunia dan akhirat. Tuan-tuan, kalau nak kaya sungguhlah, Sayyidina Umar antara orang yang terkaya di muka bumi. Kenapa? Kerana Parsi tumbang zamannya. Ambil 10% tak apa dah. Jutawan tu bilioner kok. Parsi bukan kerajaan, bukan negara. Ni dia empire. Empire ni merangkumi negara yang banyak. Iraq, Turkistan, Afghanistan, apa tang-tang, kecuali Kelantan lah, jauh sangat. Tang-tang semua tu, termasuk kat India ni, benuk empire besar, duit banyak.
Itu hebat. Jatuh, tapi Sayyidina Umar tetap macam tu. Buka Baitul Maqdis, pakaian pun bertampal, tapi kehebatannya luar biasa. Tengok Sayyidina Umar, tak boleh kata. Cuma kalau kita tengok, seorang tu apabila dia jadikan dunia sebagai jambatan akhirat, hak tu baru dia ada dunia dia sedekah, dia ada dunia dia infak, dia ada dunia dia tolong, seperti Uthman ibn Affan, seperti Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga kata dia lagi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah berkata, setiap guru, setiap sahabat yang tidak memiliki martabat dan maqam dalam bidang ini nescaya tidak bahagia. Antara syarat kemahiran nak jadi sahabat yang baik, nak jadi orang yang baik, pertama memiliki ilmu yang sah. Ini penting. Kalau tak ada ilmu, payah tuan-tuan. Kita tubuh kita nak semangat Islam, kita nak semangat nak berjemaah, kita duk semangat nak ni, tapi kita zero agama, mudahlah iblis syaitan akan menyelinap masuk menipu kita. Maka datanglah ta'assub, datanglah kebutaan dan kejahilan dalam meneliti kebenaran dan kebatilan. Akhirnya hanya huru-hara gini semua sekali. Imamul Ghazali dalam kitabnya Minhaj Al-Abidin menyebut macam mana dalam kitab, dia kata kadang-kadang gurur, kadang-kadang tipu daya iblis ni amat licik. Satu. Kalau kita tidak dibentengkan dengan benteng yang kukuh, mungkin kita rebah. Ini cabarannya. Kedua, mempunyai zauq rasaan hati yang nyata. Orang ni dia punya insting dia punya kefahaman dia rasa. Tuan-tuan tengok seorang chef terkemuka di dunia, dia makan satu benda, dia boleh rasa ni. Banyak garam, banyak gula, banyak arak, banyak apa, dunia dia tak kira hak arak ni. Dia boleh bagi sikit detail satu persatu. Betul tak? Betul. Dia mempunyai zauq dan rasaan hati yang nyata. Maka dia rasa. Maka begitu juga kalau kita tengok dalam bidang yang lain. Seorang yang pakar, coach, main bola, dia tengok 5 minit pertama atas padang, dia tahu dah ni menang. Kecuali nasib je lah. Orang kata bola tu bola. Dengan skillnya, dengan caranya, dengan passingnya, dengan cara skornya, dengan cara tendangan bebasnya, macam-macam. Tahu. Nak hambak bola kok mana nak ni, bahasa kita kok tahu. Dia kata, tengok 5 minit, tak apa dah, menang dah. Tu hebat. Tapi malang sekali tuan-tuan, dalam masalah hati, dalam masalah ibadah, kita tak rasa. Sebab kita tak jejak, tak sampai. Dia panggil halawatut ta'ah, halawatul iman. Sebagaimana dunia kita rasa macam tu, sepatutnya benda ni dia ada manis dia. Manis ta'ah, manis ni, manis apa semua sekali. Dia akan rasa. Mempunyai himmah yang tinggi. Orang ni dia ada semangat yang tinggi. Jangan lemah semangat. Jangan letih. Terutamanya yang membabitkan pahala dan akhirat. Ada seorang syekh tua, pengaruh besar, alim, hebat. Umur kat 90 tahun. Pegang jawatan banyak, jalan betul-betul gini ni, Islam. Orang tanya, ya fadilatas syekh, ya samahatas syekh, kenapa tuang boleh buat kerja macam ni? Orang lain duduk atas kereta, duduk atas tilam, duduk telatar dah. Tuang masih kerja. Dia jawab, innar ruha iza kanat ta'mal fal jarihu la takal. Ruh kalau dia bekerja, tubuh badan pun tak rasa letih sampai titisan darah terakhir. Cerita ni banyak sangat kepada orang hebat. Dia jalan, dia buat, dia hebat betul. Dia tak kisah sebab dia mempunyai himmah yang tinggi.
Orang Arab kata in kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasada ra'yi anta taraddada. Kalau kamu mempunyai pemikiran baik, sertakanlah dengan hemah yang tinggi, kerana rosaknya fikiran kelu-kelek, tak stabil, rugi orang. Jadi kita kena letak satu tekad, satu azam yang tinggi. Dalam sejarah penganugerahan antara yang tertinggi di dunia untuk Islam lah, antara yang tertinggi di dunia namanya Jaizah Al-Malik Faisal. Biasanya dia akan bagi 1 juta ataupun lebih seseorang yang dapat tu. Dia bukan macam Ma'al Hijrah Malaysia ni peringkat kebahasaan kita. Ni dia peringkat dunia, world. Ia akan bertempat di Makkahul Mukarramah kan. Yang pernah dapat antaranya Mufti Diyar Al-Misriyah Syekh Muhammad Hasanain Makhluf, yang pernah dapat kata silap Maulana Abil Hasani An-Nadwi. Dari ramai lagi tokoh-tokoh yang hebat-hebat, yang namanya bintang dunia, ulama hebat-hebat. Berlaku tahun 1994, satu anugerah Malik Faisal akan dibagi kepada seorang bernama Syekh Muhammad Hamidullah Al-Haidar Abadi Al-Hindi, orang India. Orang ni tuan-tuan, dia karang kitab banyak. Jadi kerana dia karang kitab banyak, dan ada beberapa kelebihan-kelebihan yang dia terlayak dan paling layak untuk dianugerahkannya, maka diberikan anugerah itu kepadanya. Satu-satunya orang ni dia tak terima. Dia tolak. Dia kata apa? Aku tidak menulis kitab melainkan kerana Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu rasakkan aku dan amalanku, terutamanya agamaku, kerana ini. Dia ni pula tuan-tuan berhijrah ke Perancis. Duduk di Perancis dengan ilmu yang ada padanya, kepakaran yang ada padanya, dia telah mengislamkan lebih daripada 40,000 orang Perancis masuk Islam. Ramai orang ni. Dia punya kelebihan luar biasa ini. Saya ingat Malaysia tak ada seorang. Dia menguasai bahasa yang banyak. Berapa bahasa yang dia boleh? Ini kita akan terkejut. Dia menguasai 22 bahasa. 22 bahasa. Dan bahasa yang terakhir dia belajar ketika usianya 84 tahun, iaitu bahasa Thailand. Tuan-tuan tahu mungkin bahasa Melayu pun termasuk. Kita tahu juga sebab Melayu ni Indonesia, Indong biasa. Itu antara bahasa besar dunia juga. Kuasa. Tapi Syekh Muhammad Hamidullah Al-Haidar Abadi ini dia tak terima. Masya Allah. Kenapa? Kerana dia punya hemah yang tinggi, semangat yang tinggi. Begitu juga hal yang diredai dan istiqamah. Dia betul-betul jaga apa yang dia fahami, mencari mardatillah, dan dia istiqamah. Kerana itu kata ulama, apabila kita tengok ciri sebagaimana yang disebut tadi, tapi siapa yang mempunyai 5 sifat yang berikut, maka tak layak dia menjadi ulama ataupun orang alim. Yang ini kita takutlah. Pertama, jahil dalam agama. Kedua, menggugurkan kehormatan orang Islam. Dia banyak benda lah buat tak betul. Ketiga, ikut serta dalam perkara yang tidak ada kena-mengena dengannya. Ini pun satu hal. Dan mengikut hawa nafsu, wal-iyazabillahi min zalik. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Salasum muhlikat,
Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhum muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i bi ra'yi. Atau kama qala. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, orang jahil, orang kedekut diikuti. Kerana orang kedekut diikuti akan mengekspor dan mengajar kekedekutan kepada orang lain. Jadi pakat kedekut habis ya. Dan yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ini pun bahaya. Dia apa benda pun hawa nafsu. Yang ketiga, seorang tu merasa terkagum dengan fikirannya, kehebatannya, sedangkan tak ada apa satu pun. Dia merasakan dialah yang terbaik. Dan yang terakhir yang kita kena hindarkan, iaitu akhlak yang buruk. Akhlak ni kita kena sentiasa tengok semua, fikir sebaik-baiknya supaya sentiasa baik dan sentiasa kemah dengan akhlak-akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita sambung perbincangan berkenaan dengan hadis Nabi SAW dalam buku Garis Masa Hayat Rasul SAW berkenaan dengan ibadat haji. Pada muka surat 224, 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, malam 10 Zulhijjah Rasulullah SAW bergerak ke Muzdalifah. Ni malam raya. Muka surat 224. Yang ni saya telah bincang dah baru-baru ni. 10 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah Rasulullah SAW bergerak ke Mina dan kemudiannya baginda ke Masjidil Haram. Caranya dari Muzdalifah, malam tu malam raya, Nabi pun pergilah bersama dengan sahabatnya selepas maghrib daripada Arafah, dan Nabi tak semayang maghrib dan isyak di Arafah, tapi Nabi jamak takhir sampai ke Muzdalifah. Cara Nabi berjalan tenang. Akhirnya sahabat nak berlumba-lumba, Nabi kata as-sakinata, sakinata, tenang. Kemudian akhirnya mereka sampai di Muzdalifah. Muzdalifah dalam bahasa Al-Quran dipanggil sebagai Al-Mash'aril Haram. Faiza afattum min arafatin fazkurullaha indal mash'aril haram. Dia duduk dan dia bermalam. Malam tu dia semayan, dia ibadat, dia zikir, dia doa. Ni zaman Nabi. Allah hebat. Sampai ke subuh. Bila dah subuh, semayang subuh, cerah tanah selesai semua, sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah SAW sebelum lagi terbit matahari terus bertolak ke Mina. Sebab mereka dalam ihram lagi ni. Dalam ihram lagi bertolak ke Mina. Kemudian baginda SAW memboncengkan Al-Fadl Ibn Abbas sehingga ke lembah Muhassir, lalu bergerak perlahan-lahan. Baginda mengambil jalan tengah yang membawa keluar ke Jamrah Al-Kubra. Nabi ni dia naik dengan Al-Fadl Ibn Abbas. Dan satu riwayat masa tu ada seorang perempuan comel. Orang dalam ihram ni tak tutup muka. Jadi Fadl ni dek paling ke perempuan tu. Nabi tengok ni, Nabi palingkan muka Fadl tu. Jangan tengok sangat. Tengok. Al-Fadl Ibn Abbas dengan Nabi SAW ni naik satu unta. Fadl ni sepupu Nabi, ya, sepupu Nabi. Akhirnya mereka sampai di satu lembah. Masa tu dia pelahang. Sampai di lembah tersebut, Nabi suruh cepat. Cepat. Lembah itu dipanggil Wadi Muhassir. Apa makna Wadi Muhassir? Wadi Muhassir ni sejarah pada zaman ketika Rasulullah SAW sebelum lahir, tentera Abrahah mari. Dia nak pergi serang Kaabah. Dia jalan berhenti sampai sesat, sampai ke Taif. Akhirnya sampailah dekat dengan Muzdalifah ni, dekat kawasan tu. Dia pun nak pergi serang waktu pagi. Selepas daripada Abdul Muttalib nak unding tak berjaya, Abdul Muttalib minta unta yang dia bagi kepada Abrahah 100 ekor, minta pulang balik. Terkejut mereka. Dah macam mana kau nak duk sebut unta, Kaabah kau tak jaga.
Kata dia, inna lihazal bait rabban yahmi. Sesungguhnya Kaabah ini dia ada Tuhan yang akan menjaga dia. Maka betul sungguh dia pakat naik atas bukit semua, angkat tangan doa. Famna himaka, jagalah tempat tersebut supaya selamat. Tuan tak tahu apa berlaku. Ketika itulah kita tengok satu ujian besar, datangnya burung, dan burung itu telah mengenakan batu-batu sebagaimana dalam Quran, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini balasannya. Kemudian katanya lagi, sampai Nabi SAW ke Jamrah Al-Kubra, sehingga apabila Rasulullah sampai ke jamrah yang berdekatan dengan pokok itu Jamrah Al-Kubra, pada masa itu jamrah itu dikenali dengan Jamrah Aqabah, Jamrah Ula. Di situ Rasulullah SAW melontar 7 anak batu sebesar anak batu yang digunakan untuk melastik, sambil bertakbir pada setiap kali lontaran. Baginda melontar dari dalam lembah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baginda pergi ke tempat menyembelih, lalu menyembelih 63 ekor unta dengan tangan baginda salam. Kemudian diserahkan kepada Ali untuk menyembelih selebihnya, iaitu 37 ekor unta untuk menggenakkan daging dari setiap unta yang disembelih. Untuk menggenakkan daging dari setiap unta disembelih lalu dimasak. Baginda SAW memakan daging yang dimasak itu dan menghirup kuahnya. Selepas itu Rasulullah SAW menunggang unta baginda SAW menuju ke Kaabah. Di Mekah baginda SAW menunaikan salat zuhur. Artinya masa Hajjatul Wada Nabi sembelih unta 100 ekor. Tapi 63 dengan tangannya diserah pada Sayyidina Ali untuk cukupkan 37 ekor lagi, jadi 100 ekor. Kemudian masak, sudah masak dia ajak makan. Sudah ajak makan tu, barulah Nabi SAW pergi ke Mekah. Maknanya masa tu sudah berlaku tahlul awal. Tahlul awal ni buat 2 daripada 3 perkara, iaitu sama ada buat, kita kata melontar dengan bercukur, atau melontar dengan tawaf, atau tawaf dengan bercukur. Tapi biasanya orang akan buat sama ada melontar dengan bercukur ataupun masuk Mekah dulu tawaf dan bercukur. Dia jarang kita akan buat melontar dan tawaf sebab jauh. Dia akan buat ni. Kelebihan tahlul awal boleh pakai pakaian biasa. Boleh pakai ada baju berjahit, boleh kerat kuku, boleh potong rambut, boleh buat semua kecuali satu saja belum lagi bersetubuh dengan isteri. Tak boleh. Itu dia panggil kena tahlul sani, tahlul kedua. Itu dari segi. Pada hari korban, iaitu hari ke-10 Zulhijjah ini, baginda salam menyampaikan khutbah, iaitu ketika masuk waktu duha. Dalam khutbahnya baginda salam mengulangi sebahagian khutbah yang disampaikan pada hari sebelumnya. Rasulullah SAW menetap di Mina pada hari-hari tasyrik sambil menunaikan ibadah-ibadah haji, mengajar syariat-syariat, menegakkan sunnah-sunnah, petunjuk yang diwarisi daripada agama Nabi Ibrahim, serta menghapuskan kesan-kesan syirik dan mercu-mercu tandanya. Ni cara Rasulullah SAW. Jadi haji Hajjatul Wada ni selesai semua, masalah syirik selesai dan sekali yang lain pun selesai semua. Maka alhamdulillah selesailah ibadat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baki ada sikit lagi, kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah, bersama kami ni ada 3 buku baru, Rahsia Mimpi Rasulullah SAW. Rahsia mimpi, banyak kita sebut macam mana cara takbir mimpi berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang saleh, termasuk Rasulullah SAW. Dia ada bab Kitabut Ta'bir. Kedua, 2 buah buku ni adalah sempena dengan 7 Oktober. Saya ingat masa 7 Oktober tu hari Sabtu tahun lepas
2023 kita mari sini, kita tak dengar apa, ngajar macam biasa, balik itu huru-hara dengar Israel kena serang, biasanya Gaza kena serang. Tu. Jadi sempena ni ada satu NGO yang saya siqah, namanya Muslim Care. Muslim Care ni dia derma lebih pada berapa puluh juta dah setiap tahun. Jadi dia nak kumpul dana untuk serah kepada Palestin. Dia minta lah saya buat 2 buah buku ni, dan kita sebahagiannya kita akan sumbangkan kepada mereka lah, iaitu satu Taufan Al-Aqsa. Sebenarnya lebih 50,000 dah meninggal dunia, dan yang cedera sahaja lebih pada 100,000. Ranap habis macam-macam, tapi sampai sekarang bahasa yang digunakan, mereka masih belum dapat menguasai Gaza. Dan ini amat-amat pelik. Jangka mereka seminggu, jangka mereka 2 minggu, jangka mereka sebulan, jangka mereka 2 bulan, jangka mereka 3 bulan, jangka mereka 6 bulan, jangka mereka 8 bulan, jangka mereka 9 bulan, jangka mereka setahun. Ni setahun pun tak lagi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saat yang sama kita buat buku Asy-Syahid Ismail Haniyeh. Yang ini kita cerita macam mana perangai dia, akhlak dia, semua sekali. Jadi dua-dua ni tujuannya tak lain tak bukan untuk kita bantu rakyat Palestin. Nak pergi macam orang-orang dia pergi perang gini, bukan kerja kita dah. Kita lemah, letih dan banyak. Tapi doa, walaupun RM1 cuma bantuan, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan umat Islam seluruhnya, dan Allah hilangkan kabus kehidupan mereka yang tersukar dan paling perik dalam kehidupan mereka, agar mereka juga boleh merasa kebahagiaan macam kita, ketenangan tanpa gangguan sebarang peperangan yang dahsyat ini. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Kalau dah penuh sana susun. Susun.